Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi Tan Sri. Nampak ceria lagi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Tan Sri. Sihat semua Tan Sri. Tan Sri. Macam mana puasa semua okey? Cukup Okey. Tan Sri so far. Alhamdulillah. Apa yang awak buka puasa makan apa? Belum tahu. Takkan makan kurma lagi? Ya. Jangan cukup kodok Tan Sri. Oh. Baik, pertamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mula? Waalaikumsalam. Saya tak nak terlalu formal. Pertama sekali saya nak cakap saya nak ucapkan sekali lagi. Ini mungkin kali yang keberapa saya tak ingat. Penghargaan saya yang setinggi-tingginya pada semua sekali lah yang ada di hadapan saya ni, so-called frontliners yang telah saya tahu bekerja bertungkus lumus dan siang malam. Saya menyaksikan sendiri di mana-mana, di mana semua rakan-rakan yang ada di sini sebagai hero dan heroin kata orang telah membantu untuk menangani masalah yang paling besar yang tak pernah kita hadapi sebelum ni. Tak ada SOP, tak ada referral point, tak ada apa, iaitu masalah COVID. Tetapi yang saya bangga sekarang ni ialah hanya dalam tempoh hampir dekat 60 hari, usaha yang telah pun saudara-saudara lakukan telah cukup berkesan. Diberikan pengiktirafan bukan saja di negara tapi di peringkat antarabangsa. This is something which all should be proud of, that Malaysia has that standing among the top of the world dari segi soal pengurusan COVID ni. Ini satu, saya fikirlah satu pengiktirafan, kredit pada semua saudara sekalian yang telah bekerja keras. Jadi saya nak tanya dengan yang pertama tu immigration. Dato' Khairul ke situ? Kalau tak silap saya lah. Minta maaf, yang ni ikut ni punya turutan Angkatan Tentera Malaysia. Terima kasihlah kepada Jeneral Tan Sri Datuk Effendi yang telah mengetuai kumpulan dan telah pun bekerja keras. Jadi saya nak tahu macam mana kedudukan, di mana tugas ni sekarang ni, di front line tu. Saya Assalamualaikum. Oh ni pejabat. Bersama saya sekarang ni ada all the three service chief, PTD, PTL dan PTU. Seperti mana yang Tan Sri dimaklumkan bahawa penglibatan ATM sekarang ni adalah kita bertugas bersama dengan PDRM, di mana kita menjalankan sekatan jalan raya, rondaan MPV dan juga membuat rondaan penguatkuasaan. Lebih kurang ada sekarang ni dalam 5-6 ribu orang lah ada saya tengah bertugasnya ni. Lagi di barisan hadapan. Mindef punya headquarters, Tan Sri. Dan anggota-anggota saya sekarang ni all over Malaysia lah. Pada masa yang sama juga, seperti mana yang kita tahu, kita telah pun menjalankan operasi benteng. Operasi benteng untuk memperkasakan kawalan sebadan telah pun dilancarkan, dan buat masa ni anggota-anggota saya bersama dengan pihak keselamatan lain, PDRM, APMM, Rela dan agensi-agensi lain seperti immigration sedang berada di kawasan operasi. Mereka ni nampaknya akan bekerja terus lah sampai dengan masa hari raya ni. Dan saya pasti bahawa apa yang kita kuatiri akan di mana sebadan kita takut dibolosi oleh parti yang mungkin membawa wabak 19 ni. Saya beri kepastian bahawa perkara ini akan dapat dipantau dan juga
dikendalikan sebaik mungkin lah. Itu ya, Tan Sri. Ya, terima kasihlah. Saya tahu semua pihak ATM terlibat secara aktif. Jadi dalam keadaan orang kata zaman aman ni pun, tapi kerana keadaan COVID ni kita terpaksa juga dapatkan kerjasama daripada pihak tentera semua sekali, tentera laut, udara dan juga darat. Dan tadi pun masa saya berjumpa dengan Tan Sri Datuk Seri Panglima Hasbullah pun tadi kita ada bincang. Jadi semangat yang begitu tinggi telah membantu kita untuk mengawal sempadan kita, tetapi dalam keadaan sekarang ini membantu ada frontliners yang lain. Jadi ini amat saya hargai dan saya nak ucapkan terima kasih. Boleh saya cakap dengan Polis Diraja Malaysia, Datuk Pahlawan Mazlan, di pejabat juga tu. Assalamualaikum. Tadi kita jumpa di mesyuarat dengan menteri-menteri yang lain tadi. Kita bincang. Jadi di sini pun saya nak ucapkan terima kasih lah. Kerana bagaimana pihak ATM tadi, tentera, tapi di peringkat polis memang awal-awal lagi dah adakan roadblock. Saya tengok hampir berapa puluh ribu tenaga yang telah dikerah sampai ke bawah. Sampai sekarang ni yang last kali yang saya dimaklumkan adalah masalah orang nak balik kampung. Dan polis terpaksa kawal. Dan tadi pun kita bincang dan minta Datuk Ismail maklumkan kita tak benarkan langsung sesiapa pun balik ke kampung hatta dia tak perlu nak mendaftar kan di pejabat polis. Pasal saya dimaklumkan di mana di Kuantan sampai dekat beribu queue nak dapatkan kelulusan pada pihak polis. Saya fikir itu agak satu perkara yang tidak seharusnya berlaku. Jadi macam mana keadaan di peringkat PDRM sekarang ni, Datuk? Terima kasih Tan Sri. Sama-sama dengan saya pada petang ini ialah 10 pengarah-pengarah PDRM bersama-sama dengan Tan Sri untuk kita sama-sama mengucapkan kepada Tan Sri selamat hari raya. Cuma dia dari sudut penugasan kita dapati bahawa sentimen untuk balik kampung ni dah semakin memuncak dan masyarakat nampaknya dah ada yang menggunakan tipu helah masing-masing untuk mengabui SJR kita, roadblock, supaya dia orang dapat balik ke kampung untuk merayakan Hari Raya ni. Namun demikian, seperti mana saya beritahu tadi pada dalam mesyuarat bahawa kita akan menentukan terus tindakan tegas compound in situ atau on the spot compound bagi mereka-mereka yang berada. Saya mengharapkan bahawa dengan pendekatan ini mesej akan sampai kepada mereka-mereka yang berhasrat untuk interstate punya movement ni, Tan Sri. Terima kasihlah. Saya fikir itu keputusan yang agak tepat. Kerana walaupun kita tahu desakan untuk balik kampung tu kuat, tapi kita tahu masalahnya macam yang dah berlaku kes di Kelantan tu, ada peristiwa COVID tu. Jadi itu satu peringatan bagi kita untuk memberitahu pada seluruh rakyat Malaysia sebaik mungkin beraya dekat rumah di Kuala Lumpur lah, tak payah balik ke Muar ke ataupun ke Johor Bahru dan sebagainya. Saya ucap terima kasih lah pada pihak PDRM yang saya tahu antara frontliners yang begitu orang kata banyak terlibat dalam urusan menangani masalah COVID ni. Saya ucapkan selamat hari raya juga semua sekali. Maaf zahir batin. Datuk Indra Khairul Azmi ada daripada pihak immigration. How's everybody there? Saya dan pegawai-pegawai kanan immigration sekarang, Tan Sri, kami berada di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ataupun KLIA, pintu masuk utama negara kita. Dalam pengurusan COVID ini, immigration kami telah bermula pada Disember 2019 lagi sebenarnya, sejak wabak ini mula dikesan di negara luar. Dan dalam tempoh PKP sekarang ini, Tan Sri, kami bekerjasama dengan begitu erat sekali dengan NADMA, PDRM dan ada ATM juga di sini yang membantu dalam menguruskan penumpang-penumpang yang tiba, di mana mereka semua akan disaring oleh Kementerian Kesihatan dan selepas itu akan diuruskan untuk dibawa ke pusat-pusat kuarantin. Jadi Tan Sri, suasana di pintu masuk negara kita dalam tempoh PKP ini agak tenang kerana bilangan mereka yang masuk begitu sedikit dan yang keluar pun kita tak benarkan rakyat kita keluar.
Sebagai contoh di KLA ini, kalau sebelum PKP, kita mengendalikan dalam 85,000 pergerakan sehari. Tetapi sekarang cuma dalam 200 ke 250. Itu pun rakyat kita yang balik dari luar negara. Agak lengang sikit lah, tak ramai macam biasa. Tapi saya fikir untuk sementara aja. Selepas ni insya-Allah mungkin dia akan balik seperti sedia kala. Tapi bagaimana yang kita tahu ni antara jabatan agensi yang di hadapan, pintu hadapan, dan pastinya kita menentukan supaya tidak ada yang bolos masuk, dan kalau yang mereka tak perlu datang masuk ke Malaysia ni memang kita tak benarkan langsung. Jadi saya menghargai segala sumbangan yang telah pun diberikan oleh Jabatan Immigration. Jadi terima kasih saya ucapkan pada semua. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Tan Sri. Sekarang saya pergi kepada pihak bomber ini dan penyelamat. Berapa ramai yang ada kat situ tadi? Dato' Muhammad Hamdan ada di situ. Ya, Tan Sri ada berada di sini. So how are you doing, Dato'? So far so good, Tan Sri. Terima kasih, Tan Sri. Ini sebahagian daripada 6,000 kaki tangan yang sedang bertugas sebagai anggota Barisan Hadapan. Saya berada di Presin 7, Balai Bomber di Putrajaya, Tan Sri. Oh, dekat sini. Dekat je, Tan Sri. Saya tengok ada beberapa hari lepas dalam televisyen pasal bagaimana operasi untuk disinfecting Masjid Seri Petaling. Ada dikeluarkan di mana pihak bomber dan penyelamat turun membantu kerja. Saya tak tahu sebesar itu masjid tu, dan antara kluster yang agak kita tahu paling besar yang menyebabkan angka COVID di negara kita meningkat itulah kerana COVID ataupun angka tabligh. Jadi tapi alhamdulillah nampak yang terkini sudah dapat berkurangan. Ada dia punya generasi ketiga keempat, saya dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan itu ada berlaku. Tapi apapun ini soal kerja-kerja untuk disinfecting ni masih berterusan lagi tu. InsyaAllah, Tan Sri, kita akan teruskan. Sejak pada Februari lagi kita telah pun terlibat di dalam 7 task yang besar semasa COVID-19 ini. Dan sebahagian daripada tugas yang banyak ini operasinya adalah sanitasi dan juga disinfeksi. Dan kita insyaAllah akan teruskan sehingga selepas PKPG pun kita akan teruskan. Pertama sekali kita akan duduk bersama dengan KKM bagi bangunan-bangunan yang di-identified oleh KKM, Tan Sri. Dan insyaAllah kita percaya bahawa kita akan terus juga dengan anggota-anggota daripada agensi yang lain di Barisan Hadapan. Pertama sekali kita pergi pada focal point, tempat-tempat yang pernah ditular oleh jangkitan coronavirus positif ni di epicenter. Dan kita percaya kita akan bagi prioriti bangunan-bangunan yang berisiko tinggi, Tan Sri. Ya. Tak ada masalah dari segi aset-aset yang digunakan untuk tujuan pembersihan kuman dan sebagainya ya. Setakat ini alhamdulillah, Tan Sri, kita ada peruntukan yang sediakan dan juga peruntukan sedia ada yang dalam jabatan ni. Dan pada masa yang sama kita juga terima beberapa sumbangan daripada agensi kerajaan dan juga NGO dan juga badan-badan amal yang lain. InsyaAllah kita akan teruskan. Sekiranya ada kekurangan pun kita akan minta bantuan di bawah NADMA dan juga MKN, Tan Sri. Ya, saya ucap terima kasih lah. Selamat Hari Raya. Terima kasih, Tan Sri. Maaf zahir dan batin. Maaf zahir dan batin. Angkatan Pertahanan Awam ni Dato' Roslan ada di sini. Ada, Tan Sri. Ada. Wah, segak nampak pakai baju biru. Terima kasih, Tan Sri. Jadi bagaimana keadaan Datuk dan pegawai-pegawai semua dan semua frontliner yang bekerja di bawah APAM ni, APM? APM, Tan Sri. Okey, untuk makluman Tan Sri dan juga semua penonton, bersama-sama saya adalah pegawai-pegawai saya dan juga barisan frontliner lah yang bertugas sejak sebelum bermulanya PKP 18 Mac kita dah bertugas di akhir ujung bulan Februari sehingga sekarang. Jadi antara tugas utama kami adalah menguruskan pusat kuarantin
Dan yang paling tinggi sekali jumlah pusat karantin yang dia buka adalah 263 buah pusat yang melibatkan Institut Latihan Awam dan juga hotel-hotel. Dan pada hari ini kita ada dan juga PUS yang diuruskan seramai 77,199 orang. Jadi kita menguruskan pusat kuarantin bersama-sama dengan teraju utama adalah KKM dan juga semua Barisan Harapan iaitu PDRM, ATM, Immigration, Bomber, Rela, NAKMA juga, NAKMA yang utama juga di sini. NAKMA menguruskan di peringkat pusat dan APM menguruskan di peringkat negeri dan daerah, Tan Sri. Berapa ramai pegawai yang terlibat, Datuk? Untuk makluman Tan Sri, kita paling tinggi sekarang ni 6,900 orang. Tapi sekarang ni bila kaki tangan awam kerajaan swasta dah mula bekerja, bilangan semasa adalah 6,400 bertugas sekarang. Baik, terima kasih banyaklah kerana bertungkus lumus bekerja. Mudah-mudahan semua keadaan baik dan sihat dan saya ucapkan selamat Hari Raya lah. Maaf zahir dan batin. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kerana baru-baru ni, baru 2 hari lepas telah pun diumumkan keadaan airline baru untuk APM yang rela juga dapat sebelum ni. Ini rela semua dapat APM, saya tak dapat apa pun. Tak apalah. Alhamdulillah. Terima kasih Tan Sri. Mana yang kerajaan mampu kita bagi. Ini pasal soal frontline ni kita bagi top priority. Dan saya nak maklumkan tadi pun kita ada bincang dalam mesyuarat menteri, ada sedikit masalah di setengah-setengah di kalangan yang terlibat tu, agak katanya bayaran kepada yang menuntut daripada kalangan frontline itu ada lambat sikit ataupun terpaksa melalui banyak ketas-ketas. Saya minta dan arahkan supaya ini dipermudahkan. Pasal yang terlibat ni frontliner telah berkorban banyak masa dan tenaga. Sepatut layanan yang kita harus beri juga mestilah yang adil dan juga diuruskan dalam keadaan yang secepat mungkin. Ini telah pun saya arahkan dalam mesyuarat saya di sebelah pagi tadi. Terima kasih banyak. Faham Tan Sri. Terima kasih Tan Sri. Datuk Mat Zubil Laksmana ada di APMM. Saya nampak tu di Subang. Ini Tan Sri ya. Apa ni Tan Sri bersiaran di stesen udara maritim Subang, Tan Sri. Subang. Subang. Nampak tu dia ada kapal terbang di belakang tu. Ya, Tan Sri. Hari ni tak ada operasi ke? Hari ni ada apa ni Tan Sri. So let me start with me now sebahagian daripada front liner ada lebih kurang 16 orang. So pada setiap hari APMM akan menugaskan sejumlah 1,100 anggota yang mana mereka juga ditempatkan di kapal-kapal, bot dan di pejabat APMM. Ya. Kita sekarang sedang giat untuk melaksanakan ops yang dikendalikan oleh MKN, iaitu op Benting. Kita buat bersama dengan ATM dan PDRM dalam masa yang sama juga seperti mana yang saya pernah jumpa dengan Tan Sri berkenaan dengan kerisauan Tan Sri berkenaan dengan pelarian ataupun parti daripada Myanmar ni. I think we have put full force there with the help of TLDM dan APMM. Security di persempadanan Thailand now is very tight. Yeah, that's very good. Saya ada menyaksikan hari itu dalam TV keluar di APMM punya operasi di kawasan sempadan dengan perairan Indonesia. Pasal kita tahulah ni sebahagian mereka ni dah balik kampung. Lepas tu besok dia nak balik semula. Kerana Indonesia merupakan satu epicenter untuk COVID ni. Bermakna di sana dia punya keadaan pun agak lebih teruk daripada Malaysia. Jadi kalau kita tak jaga betul-betul, banyak yang datang balik ke Malaysia dan tak ada kawalan di pintu perairan kita, itu jadi masalah. Jadi saya nak ucapkan terima kasih lah kerana ada langkah-langkah yang telah pun diambil oleh APMM, oleh Maritim, pasukan tentera laut dan juga pasukan polis marine. Kerjasama ni cukup baik. Dan saya harap ini akan dapat diteruskan. Jadi saya nak ucap terima kasih lah. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Di
kesempatan ini izinkan kita sekalian dari warga FMM untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Terima kasih banyak. Selamat Hari Raya. Ini Dato' Kamarudin ni pemangku KP Sukarelawan dia, rela. Saya nampak di sana. Apa khabar tu? Alhamdulillah, sihat Tan Sri. Itu dekat mana ni? Ini berada di lobi di Kementerian Dalam Negeri dekat pejabat di bawah. Kenapa kat sini tak payah jaga kat sini? Ini pun ada yang tugas Tan Sri. Ya, saya sengaja itulah. Tapi setakat ini, berapa ramai pegawai rela yang terlibat dalam operasi frontline kita ni, COVID? Setiap hari daripada 18 Mac yang lepas, ramai 560 pegawai tetap dan antara the range between 7,000 ke 7,500 satu hari bertugas daripada 18 Mac hinggalah ke hari ini, Tan Sri. Ramai juga tu lah. Ramai itu di seluruh negara. Ya, pasal ada cerita pasal lepas kita longgarkan ni, ada rakyat sudah mula keluar. Tapi kadang-kadang dia lupa ni social distancing. Jadi setengah-setengah tempat tu macam bersesak sikit. Saya diberitahu oleh kawan saya dekat Pahang hari tu, dia bagi saya gambar. Dia kata kat Kuantan tu ada orang jual entah apa, penuh sesak. Tapi dalam masa berapa minit lepas tu dah clear. Pasal apa? Majlis daerah ambil tindakan. Macam mana rela boleh bantu supaya dia orang lupa-lupa ni ingat-ingat sikit lah. Tak usah bawa senjata apa-apa lah. Baton aja boleh lah kot. Setakat hari ini kita bertugas, kita tak ada buat baton. Apabila dapat arahan untuk memantau pasar raya, shopping kompleks, pasar-pasar, bank, untuk menentukan rakyat mematuhi social distancing. Kita tak gunakan apa-apa, kita hanya menggunakan mulut dan berhemah, Tan Sri. InsyaAllah dengan cara itu saya nampak perkara ini dapat diterima oleh rakyat dan social distancing sampai setakat hari ini sudah pun saya rasa menjadi amalan rakyat di seluruh Malaysia. Jadi saya ucapkan terima kasih di atas segala khidmat bakti daripada rela. Ucapkan selamat Hari Raya. Mungkin insyaAllah selepas ini kita masih dapat meneruskan tugas dan tanggungjawab kita dengan cemerlang. Terima kasihlah saya ucapkan selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Tan Sri. Terima kasih Tan Sri. Ini Pejabat Kesihatan Putrajaya. Sini saya tengok Dr. Zainal Abidin. How are you, Doc? Itu dekat mana tu? Kami semua berada di pusat saringan COVID-19 di Presin 6 Putrajaya. Oh, ada lagi COVID kat Putrajaya? Di kompleks sukan renang, Tan Sri. Di Presin 6. Dulu kawasan Putrajaya pun ada juga kawasan yang kata terlibat dengan COVID, tapi dia punya itu dekat Presin mana, wallahualam saya tak ingat. Tapi seluruh kawasan Putrajaya merah dulu. Tapi lepas kita bincang itu kita bagi fokus hanya kawasan Presin yang terlibat saja. Ini dah baguslah. Jadi saya nak ucapkan terima kasih antara frontliner yang saya fikir telah banyak juga berkorban, tentunya tidak lain dan tidak bukan jabatan kesihatan, pegawai, doktor, jururawat dan semua yang pembantu-pembantu yang terlibat. We have to put a record now, diiktiraf bahawa urusan healthcare Malaysia telah teruji dan terbukti antara yang terbaik di dunia. Jadi ini satu kredit yang saya cukup bangga dan saya fikir ini satu contoh bahawa memang kita berupaya. Sebab itu walaupun nampaknya graf sudah mula menurun tapi belum sampai ke paras mendata, inisiatif yang telah pun kita mula itu patut kita teruskanlah. Jadi kalau di Putrajaya ni sekarang ni apa dia usaha-usaha yang sedang diberi perhatian? Tan Sri, terlebih dahulu terima kasih Tan Sri kerana dapat luang masa bersama dengan kami di sini dan juga dengan sokongan dan juga keprihatinan Tan Sri kepada kami dalam menangani wabak COVID-19. Dan bersama-sama dengan saya di sini adalah pasukan petugas bilik gerakan Pejabat Kesihatan Putrajaya dan juga
staf daripada pusat saringan. Kalau di sini kami berada di pusat saringan COVID-19 di mana persempelan swab dilakukan dan setiap hari ini adalah secara drive-thru, Tan Sri. Kita panggil dia sebagai swab and go. Maknanya mereka tidak perlu keluar daripada kereta, hanya mengambil swab di dalam kereta, mengisi borang dan kemudian dalam tempoh 10 minit mereka boleh beredar. Jadi prosesnya sebenarnya mudah kerana mereka tidak perlu turun dan menunggu lama dan juga tidak ada kontak secara langsung antara petugas kesihatan dan juga dengan klien. Selain daripada sofa sekarang ini untuk Putrajaya saja kita telah buat swab sebanyak 1,450 untuk Putrajaya saja dan 93 positif di Putrajaya. Selain daripada aktiviti saringan atau swab, kita juga menjalankan siasatan kes ke atas kes-kes positif. Kita juga mengenal pasti kontak-kontak yang rapat dan juga memasukkan ataupun memastikan kontak-kontak ini diasingkan serta dikuarantin. Begitu juga dengan kes yang positif, kita atur untuk ke hospital. Selain daripada itu, kita juga menjalankan aktiviti penguatkuasaan. Di samping itu, pencegahan, program pencegahan dan juga kawalan dan juga dari segi kerjasama dengan agensi. Di sini Tan Sri, sebenarnya kawasan ini adalah dengan kerjasama daripada Perbahanan Putrajaya sendiri, mereka telah bermurah hati untuk bekerjasama secara smart partnership bersama dengan kami menyediakan kemah dan peralatan yang sewajarnya. Jadi melalui tindakan yang ada ini, kita harap kes-kes di Putrajaya ini dapat kita kurangkan. So far, Alhamdulillah Tan Sri, kes kita di Putrajaya 93, walaupun 93 kes jangkitan tempatan hanya 54. Maknanya di kalangan penduduk Putrajaya 54 saja dan itu pun yang terakhir adalah pada 16 hari bulan 4 yang lepas. Jadi setelah hampir sebulan tidak ada kes di kalangan penduduk Putrajaya. So keadaan makin bertambah baik. Ya, makin bertambah baik. Ya. Semua saya nak maklumkan sebelum kita menghari pertemuan pada petang ini, iaitu dalam perbincangan kita dengan seluruh barisan pimpinan menteri untuk menguruskan hal COVID ni, kita buat keputusan supaya mulai daripada sekarang secara berperingkat-peringkat, bebanan tanggungjawab tu sepatutnya dipikul oleh rakyat. Kita selama berbulan-bulan ni kita mengambil langkah ke hadapan, the frontliners. Tapi slowly tapi surely selepas ni rakyat harus memikul tanggungjawab untuk menentukan supaya wabak COVID ni tak menular. Kalau dia ikutkan SOP yang telah ditetapkan oleh KKM, sanitizing dia punya tangan, lepas tu pakai mask, uji dia punya suhu badan dan sebagainya itu, dan pastikan ada social distancing sepanjang masa. Dan kalau itu dilakukan, bermakna beban tugas yang kita sekarang laksanakan bolehlah dikurangkan. Tapi peranan selepas ni dimainkan oleh pihak rakyat sendiri. Dan kita nak minta supaya pimpinan tempatan, the local community leaders play the role, memainkan peranan supaya mulai daripada peringkat-peringkat kehadapan. Sebelum sampai ke satu masa kita kata kita nak lift exit punya plan, maka rakyat sudah pun bersedia untuk secara berperingkat-peringkat mengambil tanggungjawab untuk menjaga komuniti mereka. Kalau di sini Putrajaya semua presinnya hijau, mesti kekalkan hijau. Dan ini bukan beban tugas pada KKM ataupun pada frontliner, tetapi yang penting ialah pada penduduk yang ada di kawasan ini untuk menjaga, memelihara supaya wabak itu tidak berlaku lagi di kawasan masing-masing. Ini pendekatan yang kita akan ambil mulai daripada sekarang supaya kita boleh relax sikit lah, rehat sikit lah. Ini raya pun kena kerja, tak ada masa nak pergi balik ke rumah nak masak ketupat, tolong isteri ataupun lain-lain, pasal beban kita terlalu banyak sekali. Tapi saya jangka mungkin ke hadapan ini akan kita buat secara berfasa-fasa supaya tidaklah kita menanggung segala tugas dan tanggungjawab kita 100% di atas bahu kita. Rakyat harus ke depan untuk memainkan peranan utama. Jadi saya nak mengucapkan terima kasih kerana berpeluang orang kita bercakap secara santai, dan saya nak sekali lagi mengiktiraf tentang peranan sumbangan besar yang saudara-saudara telah mainkan
untuk membantu meletakkan Malaysia di suatu keadaan yang lebih baik daripada masa-masa yang lepas. Jadi sekali lagi nak ucapkan selamat Hari Raya. Kalau makan ketupat tu jangan lupa saya. Ya, makan kuih pun begitu juga. Tapi al-maklum tak boleh pergi ke mana-mana. Tapi saya harap semua akan dalam keadaan yang sukacita, relax sikit lah kalau boleh. Dan lepas ni nanti kita akan temu lagi di masa-masa yang akan datang. Jadi selamat Hari Raya pada semua. Maaf zahir dan batin. Jadi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.